Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Okay, masa pun dah menunjukkan 11.35 pagi. Kita akan terus kepada chapter yang pertama, chapter 1 which is electrostatic. Okay. So untuk chapter 1 ini kita akan ada satu, dua, tiga, ada 4 subtopik lah. 4 subtopik. Okay, 4 subtopik. So untuk chapter 1 ni pun dia agak benda asas yang penting lah untuk kamu. Okay, so harapnya kamu dapat fokus lah tentang chapter 1 ini. Jangan apa nama, leka lah kan dengan chapter 1. Okay, so untuk 1.1, okay, we'll talk about the Coulomb's law. Okay, Coulomb's law. Okay, so the first learning outcome that you need to know about 1.1 Coulomb's law ini ialah tentang definition lah ataupun statement of the Coulomb's law. Okay, you need to state what is meant by the Coulomb's law lah. Okay, so over here there is a statement of the Coulomb's law. It state that the magnitude of the electric force over here, okay, the magnitude of the electric force, okay, that a charged particle. Okay, ingat kita ada charged particle. Okay, so Coulomb's law ini dia akan merujuk kepada charged particle. Okay, exert in another charged particle. Okay, so here kamu akan nampak sebenarnya kita ada satu particle, kamu ada dua particle. Okay, another particle, energy particle is directly proportional to the product of their charges. Okay, and inversely proportional to the square distance between them. Okay, so from here kamu nampak kan, so in the mathematic punya writing, so F, okay, the force over here, okay, tentang electric force lah. Electric force over here is directly proportional to the product of the charges. Okay, so we have Q1 and Q2, so Q ini merujuk kepada charge. Okay, charge. Okay, so Q1 ialah charge for particle number 1, Q2 ialah charge for particle number 2. Okay, so over R square, so R ini merujuk kepada distance between the charge lah. Okay, so let's say if you have two particle over here, okay, let's say this one is the charge number 1. Okay, so here kamu ada ni, so here we have charge number 2. Okay, so this is the distance between them lah. So kita akan anggap ni adalah during distance lah. Contoh. Okay, ni R dia. Okay, so between two charged particle, there must be a force. Dia memang akan ada daya, okay, yang kita panggil sebagai daya elektrik lah, antara dua zarah yang bercas. Okay, dua zarah yang bercas. Okay. So untuk kes ni kalau kamu perasan lah kan, okay, dia punya equation ini mirip dengan equation Newton's law of gravitation. Masih ingat kan Newton's law of gravitation? Apakah equationnya? Semester 1 tu kan. Okay, which is between two masses kan. Kalau Newton's law tentang dua masses lah, which is F equal to G M1 M2 over R square. Okay, so this one is similar to this Coulomb's law lah sebenarnya. Okay, which is dia akan melibatkan dua charge. Instead of kamu guna mass, kali ni kamu akan menggunakan dua zarah yang bercas lah. Okay, two charge particle. Okay, so we have Q1 and Q2. Okay, so this one adalah dia punya proportionality. Okay, so from this proportionality, kamu akan buat the equation. Okay, so the equation will be F equal to K Q1 Q2 over R square lah. Okay, so F equal to K Q1 Q2 over R square. Okay, nak guna Q besar boleh, nak guna Q kecil tu tak ada masalah lah. Yang penting kamu faham yang Q itu tentang charge particle. Okay. Okay, so K, apakah K? K ialah kita punya, apakah maksud K?
Apa dia masuk K? K nilainya adalah 9, eksponen 9. Okey, 9 eksponen 9. Okey. Mana pula saya punya kertas ni? Alamak. Okay, so K itu dinamakan sebagai constant of proportionality for Coulomb's law. Okay, constant of proportionality for Coulomb's law. This one K lah. Okay, so just sekadar-sekadar kita punya constant saja. This K ialah constant of proportionality. Okay, so this K also can be written as, okay, nilai K itu juga, selain pada nilai itu, dia juga bersama dengan K sama dengan, sebenarnya nilainya ialah 1/4 pi epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught. Okay, so benda yang sama lah. Okay, so kamu tengok balik apakah nilai epsilon tu, so kamu akan dapat lah nilainya ialah bersama dengan ini. Macam ni lah, so kamu kira nilai yang ini, 1/4 pi epsilon naught ini ialah 9 exponent 9 Newton per Coulomb square meter square. Okay, per Coulomb square Newton square meter square. Okay, so untuk equation ini kamu ada F force kita. So ini kita akan namakan sebagai electric force ataupun electrostatic force, this one. Okay, Q, Q ialah kita punya charge kita. Okay, so kalau untuk Q ni apa dia punya, Q tu kita punya Q ialah charge. Okay, dia punya unitnya ialah Coulomb. Okay, ini ialah Coulomb lah di situ. Ini ialah Coulomb. C besar. Okay, so kita ada R ialah distance. Okay, so dalam R ini kita punya distance between charge. Okay, distance between charges. Okay, so dia punya unitnya kamu wajib tukar kepada meter. Dia mesti kepada meter lah. Untuk R itu mesti kamu tukar kepada meter. Tak boleh dalam unit sentimeter ke milimeter, tak boleh. Dia mesti dalam unit meter. Okay, itu tentang kita punya Coulomb's law. Okay, let's move to the second one. Yang kedua ialah tentang electric force diagram. Okay, electric force diagram. Okay, so how to draw the electric force diagram untuk situasi lah kan. Okay, sebagai contohnya, let's say, okay, untuk case electric force kan, kamu akan dalam bentuk charge kita lah kan. Charge kita akan ada charge yang berbentuk, charge kita ialah kita ada dua charge, which is kita ada positive charge, kita ada negative charge lah. Okay. So ini dia akan menentukan adakah dia force yang berbentuk attractive force ataupun repulsive force. Okay, so kalau kita ada same kind of the charge, dia akan jadi repulsive force. Kalau dia ada different kind of charge, dia akan jadi, ataupun different sign lah kan, different sign of the charge, dia akan jadi attractive force. Okay, so let's say here, kalau ke sini saya nak buat contoh, kita akan ambil dua charge ini lah kan, positive and negative. Okay, let's say here, dia punya force-nya, okay, force-nya kita akan anggap ni, ini ialah charge number 1, Q1, ini ialah Q2.
Okay, so untuk kes ini dia adalah repulsive force ataupun attractive force. Repulsive force ataupun attractive force. Boleh tulis dan boleh cakap lah, tak ada masalah. Come on. Is it a repulsive force ataupun attractive force? Daya yang menarik ataupun daya yang menolak? Attractive force. Okay, good. Dia adalah attractive force lah. Okay, so untuk kes ni kamu akan lukiskan dua anak panah yang berlawanan arah. Yang mana dia akan merujuk kepada attractive force lah, which is dia akan saling menarik antara satu sama lain lah kan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so untuk kes ini, okay, cara untuk tulis kan, dia cara tulisnya ada banyak lah sebenarnya, tapi cara saya tulis ialah saya akan tulis ini sebagai force. Okay, so ini force ini, siapa yang tarik siapa? Yang sebelah kiri ni. Dua tarik satu ataupun satu tarik dua. Yang ini, yang sebulat ini. Yang force ini, siapa yang tarik siapa? Satu tarik dua. Satu tarik dua. Are you sure, Zina? Kalau force yang itu, yang sebelah kiri itu, dia akan merujuk kepada force yang ditarik oleh dua ke atas satu. Boleh faham ke? Boleh faham tak? Kalau yang ini kan, kamu akan tengok sini kan. Okay, so force ini adalah sebenarnya force yang ditarik, okay, mestilah yang ini ditarik oleh dua. Okay, Q1 ini ditarik oleh Q2. Okay, so kita akan cakap ini adalah sebagai F2 on 1. Boleh kan? Saya buat semula lain. Saya guna pen ini biru lah. Okay, so ini ialah kita akan tulis sebagai F2 on 1. Maksudnya apa? Force yang ditarik oleh particle number 2 ke atas particle number 1. Okay, so force 2 on 1. So ini pula kita akan label sebagai F1 on 2. Boleh? Okay, so you have here F2 on 1 and F1 on 2. Okay, so if you look at over here sebenarnya, this F21 and F12 sebenarnya nilai magnitude-nya adalah sama. Okay, cumanya F12 dia akan bertindak ke arah kiri sahaja. Tetapi F21 akan bertindak ke arah kanan lah. So dalam kes ini maksudnya apa? They have the same magnitude but they are in the opposite direction. Okay, maka this F21 and F12 sebenarnya dia telah obey Newton's law yang keberapa? Yang ketiga. Tiga. Yes, yang ketiga. Terima kasih banyak-banyak. Dia akan obey Newton's law yang ketiga sebenarnya. Sebab apa? Sebab F21 is equal to F12 but they are acting on the opposite direction lah. Begitu. Okay, so maksudnya apa? Antara dua partikel, dia mesti akan ada dua force yang wujud. So satu force tu akan bertindak pada satu partikel. Okay, let's go to another situation lah kan. Okay, let's see kalau kita ada tiga partikel. Okay, saya akan buat tiga partikel lah. Satu, positif. Okay. Tak apalah, biar lambat sikit tak apa. Dua, positif. And then kita akan buat merah pula. Tiga, negatif. Begitu. Okay, so in this case, we have three particle. Dalam sistem kita sekarang ni, kamu ada tiga partikel. Okay, positif, positif, negatif. Di situ. Okay, so untuk kes ini ialah, kita akan tengok okay, force antara mana? Okay, kita akan tengok di sini kan. Okay, satu force, satu partikel ini dia akan ada
dua force yang akan bertindak kepadanya. Maksudnya apa? Q1 over here, dia akan bertindak dengan Q2. Q1 juga, dia akan saling interact ataupun akan saling berhubung lah dengan Q3 juga. Okay, same goes to Q2. Q2 instead of Q1, dia juga akan berhubung dengan Q3. Q3 juga akan berhubung dengan Q1 dengan Q2. Dia macam tu lah. Okay, so kalau kamu makin banyak partikel dalam charge kamu dalam sistem kamu, makin banyaklah force yang wujud. Okay, so let's go to the force kita yang pertama lah kan. Okay, saya akan buat force yang pertama. Okay, antara Q1 dengan Q2. Macam mana force-nya? Is it the attractive force ataupun repulsive force? Repulsive. Repulsive force. Okay, because they are in the they are same kind kan, maka dia akan jadi repulsive. So kamu akan buat begini. This one dia akan mewakili Q1 dengan Q2. Okay, ngam kah? Begitu. Okay, so kalau kamu labelkan, kamu akan cakap ini ialah force 2 on 1. Sebab apa? Yang menyebabkan dia tertolak ke sana ialah charge number 2 lah. So kamu akan cakap force 2 on 1. Yang ini pula dia akan pair dengan this one. So dia F1 on 2. Okay, itu ialah force yang pertama. Okay, pasangan force yang pertama lah, pasangan daya yang pertama. Okay, kita akan pergi kepada pasangan yang kedua. Okay, Q1 dengan Q3. Attractive or repulsive? They are different kind, maka dia akan jadi attractive lah. Situ. Okay, so kamu akan cakap ini ialah force 3 on 1. Ini ialah force 1 on 3. Dia begitu. Okay. Okay, so Q1 dia dah lengkap dah. Sebab apa? Dia dah attract, dia dah interact dengan Q2, dia dah interact dengan Q3, Q3. So sekarang ni kamu akan tengok pada Q3 and Q2 pula. Okay, how they are interact. Okay, maka dalam kes ini ialah, kalau kamu tengok sini, dia akan saling interact, maka ini adalah different kind, dia akan jadi ke bawah dan juga ke atas begitulah. Kan, dia adalah attractive force kan. Okay, attractive force sebab dia different kind of charge. Maka kamu akan label ni sebagai F3 on 2. Ini ialah F2 on 3. So begitulah. Okay, so at the end, in our system where you have 3 charges over here, kamu ada 3 zarah yang bercharge, maka setiap zarah dia akan ada 2 force yang bertindak ke atasnya lah. Okay, mesti ada 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, begitulah. Okay, so kamu kena faham macam tu cara kamu untuk buat force diagram untuk kes inilah. Okay, untuk kes ini. Ada soalan ke? Sebelum saya teruskan kepada example. Repulsive, yes. Tak ada, sir. Okay, boleh Yang boleh faham cara untuk ni. So kalaulah contohlah, contohlah seada 4 zarah dalam sistem itu. So berapa force yang perlu ada pada setiap zarah? Kalau seada 4 zarah dalam sistem kita, so berapa force yang perlu ada untuk setiap zarah? 3. 3. Akan ada 3. Okey, maka setiap zarah dia akan saling bertindak dengan 3 yang lain. Maka dia akan ada 3 force pada zarah tersebut. Dia macam itulah. Okey. So kamu kena faham cara untuk buat untuk buat force diagram ataupun diagram daya lah kan. Okey, rajah daya untuk soalan atau untuk sistem tersebut. Okay, let's go to this question. Okay. Calculate the magnitude if the electric force between the electron and proton in hydrogen. Oh, salah. Ini typo ni, bukan if ni. Semula.
Ni ialah off. Dalam sikit. Okay, calculate the molarity of the electric force between the electron and proton in hydrogen atom. The distance between proton and electron is 5.3 exponent negative 11 meter. Okay, so here kita akan tengok sini dia minta magnitude saja. Okay, so tak ada masalah. You just need to apply the equation lah. So F is equal to, okay, so F equal to K Q1 Q2 over R square. Okay, Q1 Q2 over R square. Okay, so untuk kes ini elektron and proton the charge of the proton is known as positive charge lah. Okay, known as positive charge. So dalam kes ini ialah kamu akan gantikan, okay, K kita ialah 9 darab 10 kuasa 9. Okay, Q1 ialah let's say our electron. So dia punya charge ni ialah 1.6 exponent negative 19. Okay, Q2 ialah our proton. So ni charge number 1, charge number 2 So proton, the charge also 1.6 exponent negative 19. Okay, they have the same charge but different in sign lah. Maksudnya apa? Kalau elektron dia punya charge-nya ialah charge for elektron, dia sepatutnya ialah negative 1.6 exponent negative 19 coulomb. Dia macam tu. Tetapi dalam kita punya calculation, in our calculation untuk F inilah kamu akan abaikan negatif ini. Kamu akan masukkan dia punya nilai charge sahaja. Okay, negatif tu kamu akan abaikan. Okay, so dalam kes ini kamu akan dapat macam ni, and then over the distance between proton and electron ialah 5.3 exponent negative 11. Begitulah. Okay, so if you take your calculator, kamu cuba kira lah berapa nilainya. Okay, so that's the answer lah kan. I hope that we can get the same answer lah as given. Okay, 9 exponent 9 times 1.6 exponent negative 19 times 1.6 exponent negative 19 divided by 5.3 divided by 5.3 exponent negative 11 square. Okay, so this one kamu kena ada square sini. Saya lupa letak square kat sini. Square. Okay, so the answer will be 8.20 exponent negative 8 coulomb. Newton. Begitulah. Okay. That's the example one. Lepas ni ada kelas ke? Ada. Sir. Kelas apa? Math. Okay, kita akan habiskan di sini sahaja. Tinggal lagi seminit lagi untuk kamu keluar. Jangan keluar lagi, sabar dulu. Kejap je. Kita akan bagi attendance untuk semester ini. Kejap Minggu. Ada, Sir. Ya ke? Dah tunggu kau tu? Okay, tak apalah macam tu. Macam tu kita akan berjumpa kejap lagi. Saya akan hantarkan link attendance di grup Telegram. Untuk hari ni lah. So kamu boleh keluar dahulu. Kita akan jumpa lagi pada hari Rabu untuk kelas seterusnya. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak untuk 90 orang yang hadir pada hari ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada hari Rabu nantilah. Boleh keluar sekarang. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, boleh keluar segera ya. Okay. Bisa. Ya, sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya. Oh my god, lupa lah pula kelas lain.